Kalau kita tanya kepada anak muda, apa yang mereka pentingkan, apa yang mereka kejarkan. Untuk berlaku jujur, saya pun seperti mereka, 20 tahun, 30 tahun dahulu, apa yang saya kejarkan adalah wang ringgit dan kebendaan, keduniaan. Seperti yang satu notis yang saya nampak di satu masjid di Ceras, hari-hari ngejar dunia, sedar-sedar meninggal dunia. Hai, Assalamualaikum, selamat sejahtera, ni hawan Vanakkam. Nama saya adalah Syahrul Nizam Ahmad Syari, setengah orang panggil saya Bun. Pada hari ini saya akan berkongsikan mengenai tujuan hidup sebenar manusia dari perspektif Islam. Memang umumnya pada awalnya kita sebagai manusia apa yang kita kejarkan adalah wang ringgit keduniaan. Tapi pada suatu masa bila kita sudah berumur dan bila kita nampak kawan kita yang sakit, yang setengah macam kawan sepan ada yang sudah meninggal, apa yang lebih kita pentingkan pada saat itu, pada ketika itu adalah suatu keseimbangan antara dunia dan juga kesihatan. Kita cuba hidup lebih sihat, kita cuba jogging, kita cuba cycling, kita makan benda yang sihat. Sebab tiada manusia yang mahu menggadaikan, menukarkan nilai kesihatan, wang ringgit dengan penyakit kronik seperti kanser dan sebagainya. Tapi pada sampai suatu masa, jika kita beruntung, kita hidup di usia emas, di usia tua, 60 tahunan ke atas, apa yang kita lebih pentingkan pada ketika itu, kesihatan pun mungkin tak berapa penting kerana kita akan tua. Kita tak boleh berhentikan proses penuaan. Ya? Kita akan tua dan kita akan sakit. Tapi apa kita pentingkan pada saat itu, pada ketika itu, seperti setengah-setengah orang tua kata, adalah kasih sayang. Kita akan hargai kawan-kawan yang baik yang bersama kita, yang masih bersama kita. Kita akan hargai anak kita, dan terutamanya cucu-cucu kita yang boleh kita luangkan, boleh kita kongsikan kasih sayang tak sempat kita kongsikan kepada anak kita sendiri sebab kita terlalu sibuk. Tapi sampai satu saat, sampai satu masa, orang yang kita sayang dan mereka yang sayang kita terpaksa meninggalkan kita pada saat yang terakhir pada hidup kita. Pada saat itu, apa yang lebih penting saya hujahkan pada saat ini, pada ketika ini adalah pada saat kita akan meninggal, kita akan cuba reflect, apakah kita telah membuat yang terbaik, can we be the best version of ourselves within apakah kita memberikan terbaik dengan apa yang dalam capacity, dalam kebolehan yang kita boleh buat dengan apa yang kita ada, yang terbaik untuk diri kita, untuk keluarga dan juga masyarakat seramai yang mungkin. Itu mungkin juga apa yang saya suka kongsikan, apa yang pengasas Apple katakan. If today were to be the last days of our life, would we still want to do what we are about to do today? Jika hari ini adalah hari terakhir pada hidup kita, kita masih still mahu melakukan apa yang kita ingin lakukan pada saat ini. Beliau meletakkan satu sense of the end, satu tujuan hidup yang sepatutnya semua tujuan-tujuan hidup kita pada awal hidup kita, daripada keduniaan, wang ringgit, kesihatan, kasih sayang, mestilah berpandukan, berteraskan tujuan hidup kita yang utama di hujung, itu membuat kebaikan sebanyak mungkin, sebaik mungkin dengan apa yang kita mampu. Ia selari dengan perspektif Islam, cuma perspektif Islam dia lebih dalam dan lebih kompleks dan kita akan kongsikan pada ketika ini. Secara am-amnya dalam Islam kita ada satu konsep inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari mana kita datang, kita akan pulang balik ke tempat itu. Siapa yang ciptakan kita? Bolehkah kita datang secara tiba-tiba? Persoalannya boleh kita percayakan Tuhan, siapakah Tuhan kita? Tuhan kita sesiapa yang menjadikan kita di dunia ini dan seluruh alam. Kita akan bahaskan kemudian. Persoalannya orang tidak pernah fikirkan benda ini dan tidak mahu memikirkannya kerana terlalu sibuk. Memang ramai orang sebenarnya mereka mengejarkan dunia sehingga mereka meninggal. Dalam Quran ada cakap alhaqumut takasur, mereka bekerja-kejar mengejarkan dunia hatta zurtumul maqabir, sehingga mereka dibawa ke kubur. Kalla sawfa ta'lamun, kepada ketika itu mereka akan sedar. Summa kalla sawfa ta'lamun, sesungguhnya pada ketika itu mereka akan sedar. Ada satu kata-kata, tak silap saya, ulama ke ataupun Sayyidina Ali katakan, kita mati semasa kita hidup dan kita akan hidup selepas kita mati. Itu satu persoalan lain yang kita akan bahaskan
Tapi ada juga orang mengatakan mengapa kita perlu tahu pentingnya tujuan hidupnya, selain daripada saya bagi 4 tujuan kenapa kita perlu bahaskan, kita perlu cari tujuan hidup kita yang sebenar. Aristotle mengatakan manusia ini mempunyai dua sifat, dua fungsi, dua kelebihan yang tidak ada pada benda hidup yang lain. Pertama adalah kekuatan akal, fikiran. Dan keduanya adalah bahasa, yang kita boleh berbahasa dengan manusia lain. Jadi salah satu tujuan hidup kita di dunia ini adalah untuk memahami kita ni dari mana, apa tujuan hidup kita di dalam alam maya yang sangat luas ni, dan apakah tujuan kita. Ataupun dengan kata lain, tujuan hidup kita adalah untuk mencari tujuan hidup kita yang sebenar. Dan jika kita tidak dapat, kita mestilah berkongsikan dengan manusia lain, supaya manusia lain tu boleh hidup lebih aman, lebih baik, to flourish. So that's the essence of living, dengan memikir. Jadi intipati hidup itu adalah untuk mencari intipati hidup. Okey, kalau boleh lah. Dan yang keduanya pada saya adalah semua benda, kalau kita tengok sama ada kita tahu ataupun kita sedar, semua benda di alam maya ini mempunyai tujuan, fungsi hidup yang tersendiri, yang khusus. Mungkin kecuali manusia. Mereka tidak boleh lari daripada apa yang telah digariskan untuk mereka. Bulan, bintang, semua dia ada orbit, ada undang-undang sendiri. Harimau, binatang lain. Harimau dia perlu memakan binatang lain dan dia tidak boleh makan pisang. Tak boleh suka-suka makan pisang atau benda lain, sebab dia perlu menyayangi alam ini. Seperti juga ada serangga yang tujuan hidup hanya adalah untuk makan najis serangga lain. Sama juga. Cuma bedanya satu, manusia menyebabkan berjuta spesies lain extinct, pupus. Dan bezanya kedua, manusia mempunyai kebebasan untuk memilih, mempunyai akal untuk memilih yang baik dan yang benar, yang baik dan tidak baik. Terpulang pada kita dan kita milih-milih. Tapi jika kita tidak memikirkan, kita hanya mengikut orang lain, jadi kita tidak berbeza dengan oing-oing, dengan binatang lain, hanya hidup untuk memuaskan nafsu sahaja dan menggunakan akal fikiran. Dan yang kedua, umumnya ramai orang mempunyai masalah, ramai orang yang murung, walaupun sebelum ini manusia sentiasa mempunyai masalah, dan jika mereka tidak boleh diurus dengan baik, mereka akan memasalahkan orang lain dan masyarakat. Mereka akan mengenai orang lain, mereka akan lari daripada masalah dengan menyalahgunakan dadah, dengan minum arak, dan pelbagai benda yang lain. Dan yang paling kritikal, yang paling tragik, apabila mereka membunuh diri. Mereka tak boleh mengatasi masalah itu. Walaupun pada ketika mereka masih muda, walaupun mereka masih banyak duit, selebriti popular seperti K-pop, seperti Kurt Cobain, penyanyi dan juga lead gitaris seperti Nirvana Band, walaupun seperti pelawak Robin Williams yang terkenal dalam Miss Doubtfire yang buatkan kita ketawa, tapi jauh di lubuk hatinya beliau merana, beliau sengsara. Jadi pada saya, tujuan hidup yang sebenar akan memberikan kita satu kekuatan, ketenangan untuk mengatasi masalah apa pun yang melanda kita. Dan yang ketiga, saya cuba hujahkan tujuan hidup kita yang sebenar boleh menjadikan hidup kita dan hidup dunia ini lebih baik daripada apa yang sekarang. Dengan syarat ia mesti tujuan hidup yang sebenar, dan kita tidak akan rugi dengan hidup tujuan hidup sebenar. Persoalannya, apakah tujuan hidup yang sebenar? Dan kita akan bahaskan dalam chapter yang kedua. Secara amnya, saya hujahkan 5 prinsip tujuan hidup yang sebenar. Yang pertama, ia mesti bersifat universal, yang boleh dicapai oleh semua yang mahu mencapai. Dia tak boleh kata aku nak tapi tak boleh. So that must be one, must be accessible, must be universal. Yang keduanya, ia mesti boleh menghasilkan, memberikan kita ketenangan kepada kita, dan dia juga boleh ketenangan, kebahagiaan pada orang lain jika dibuat secara betul. Dan yang ketiga, ia mesti ada nilai-nilai keadilan. Sebab secara umumnya kita tahu di dalam dunia ini tidak ada keadilan, kita akan bahaskan. Dia mesti boleh memberi keadilan, ya.
Dan yang keempat, dia mesti menggariskan nilai-nilai moral, menggariskan nilai yang benar dan tidak benar, yang baik dan juga tidak baik. Kerana secara amnya kita tidak boleh menghukum sama kita apa yang moral dan apa yang tidak moral. Nak pakai skirt panjang mana atau pendek mana, ya. So siapa lu? Kita manusia. Dan yang terakhir adalah dia mesti logik. Presiden mesti logik, dia mesti boleh diterima oleh akal, kerana itu adalah membedakan kita dengan binatang lain. Jadi ada 5, kita akan bahaskan dalam next topik. Sebelum tu, kenapa saya kongsikan semua ini? Secara jujurnya, saya tidak pernah terfikir persoalan ini dengan lebih mendalam, dengan lebih ikhlas, sehingga saya berumur 40 tahun. Banyak persoalan, terutamanya apakah tujuan hidup saya dan apakah hubung kaitnya dengan masalah dunia sejagat, dengan masalah orang lain, dengan tujuan hidup orang lain. Mengapa kita berbeza dan sebagainya. Jadi itu yang bila saya lebih faham, telah memberikan saya hidup saya lebih bahagia, lebih bermakna. Malah itulah satu-satunya yang satu benda yang paling mahal yang ada pada saya lah, yang tidak ternilai, tetapi boleh diambil oleh siapa yang mahukan dengan percuma sahaja. Saya tak ada wang ringgit, tapi saya rasa benda itu satu benda yang saya seperti kata Steve Jobs, saya bahagia di dunia dan insyaAllah saya akan bahagia juga pada akhir hujung hayat saya. Dan saya buka benda ini untuk diskusi dan kepada siapa yang mahu mendengar. Dan ya, seperti yang saya katakan tadi, tujuan hidup yang sebenar boleh membuatkan hidup kita, dunia kita menjadi lebih baik daripada apa yang kita sekarang. Dan saya boleh bahaskan kita tidak akan rugi dengan mencuba, dengan memilih jalan ini. Dan kita akan dengarkan saya akan pecahkan kepada 8 topik yang akan datang. And the next topic basically untuk 5 prinsip kebenaran tujuan hidup. Dengan itu saya sudahi dengan Assalamualaikum. Semoga semua mendapat kebahagiaan dan ketenangan hidup. Peace. Assalamualaikum. Bye-bye.